ni juga katakan Ya. yang perwakilan yang mengundi menyokong ni ada kepentingan ekonomi. Sebab tu dia menyokong usul presiden dan timbalan presiden ni tak tandingkan. Kalaulah perwakilan ni ada kepentingan ekonomi, maknanya dia senang ceritalah. Dia kata perwakilan ni disogok. Inilah Ketua Perhubungan UMNO Negeri Johor. Jadi kalau Ketua Perhubungan UMNO Negeri Johor cakap macam ni, dia nak beritahu bahawa 90% perwakilan UMNO bahagian yang menyokong usul ni menyokong kerana disogok. Jadi saya rasa dah tiba masa lah Presiden tukarlah Ketua Perhubungan ni. Tukar Ketua Perhubungan ni. Apa nak simpan lagi? Dah tentu-tentu jadi Balaci Syamuddin dan jadi jurucakap. Dah lah itu hari dia mempengaruhi orang kita untuk bagi sokongan kepada Muhyiddin. Benda ni semua dah dilapor kepada Jawatankuasa Disiplin. Dia jangan lupa tu. Kena gugurkan dia daripada jawatan apa ni, Pengurusi Perhubungan. Letak Fuad Zakarsi, Speaker Dewan Undangan Negeri tu, lagi baik. Kurang-kurang ada prinsip. Ni sekejap ke sini, sekejap ke sana, dah bagi jadi adun. Bila tak dapat jadi menteri besar balik, diberi peluang pula jadi ahli parlimen. Kalau menang itu hari, dapat lagi jadi menteri. Ini balasannya. Tengok. Ni betul-betul orang tak reti nak mengenang budi. Okey? Supaya tukar Perdana Menteri, nak turunkan kerajaan yang sedia ada. Takut nanti yang nak minta tun tak dapat tun. Nak minta pengurusi Petronas ataupun pengurusi PMB tak dapat. Kena ingat, nak dapat perk sebagai bekas timbalan Perdana Menteri nak ikutkan mesti 17 bulan. Dia 15 bulan pun dapat juga perks ni. Dapat 21 orang kaki tangan bekas Perdana Menteri. Lepas ni kalau minta dia ada allocation yang dia boleh dapat kalau lebih daripada 17 bulan. Sekarang ni tak lebih 17 bulan pun silap-silap dapat. Betul tak? Tapi janganlah. Takut immunity yang diminta ni pun last sekali tak ada immunity. Kita tak nak lah cerita benda-benda macam ni. Tapi kalau dah bising-bising macam ni, kita nak beritahu, nak mengingatkan. Takut nanti benda yang dia boleh dapat, dia tak dapat. Takut nanti buka-buka nanti dia dibabitkan sama. Betul tak? Kena ingat tu. Bila Muhyiddin buat kerja ketika darurat, ada menteri-menteri yang terlibat. Ada juga menteri-menteri juga yang mendapat direct nego projek. Takut nanti siasat. Jauhilah daripada melibatkan diri dengan geng-geng yang beria sangat nak mengangkat kerajaan yang kerjasama dengan Perikatan Nasional ni. Sebaik-sebaiknya begitulah. Jauhilah. Okey? Ada lagi? Pimpin-pimpin UMNO yang berkhianat ni kan, dia sibuk cakap kat luar ni. Adakah dia ni orang yang tak erti nak hormat pandangan nadi rakyat, maksudnya wakil perwakilan? Itulah, bila dia mempertikaikan keputusan perwakilan, dia mempertikaikan keputusan parti. Adakah dia mengatakan bahawa kita punya peguam-peguam UMNO ni tak erti nak menasihat parti? Bila kita bawa usul tu, sudah pastilah sudah pun dirujuk dengan pakar undang-undang ataupun penasihat undang-undang parti. Bukan buat sembrono. Boleh tak boleh ditambah usul, sudah dirujuk. Usul ucapan dasar Presiden, ditambah usul, sudah dirujuk, boleh. Last kali yang berkuasa ialah Perhimpunan Agung UMNO. Perwakilan tu yang berkuasa. Nak lulus tak lulus serah pada ROS. Kalau ada orang ada hubungan baik dengan ROS, nak cuba gagalkan, gagalkanlah.
Gagalkanlah. Kita tengok berjaya ke tak berjaya. Gagalkan. Gunakan kuasa-kuasa yang masih ada tu. Orang-orang yang dikenal lagi tu. Gagalkan. Tak ada masalah. Bukan tak pernah pun. Pernah. Kita buat perhimpunan Agung UMNO. PAU. Buat ketetapan untuk tambah satu usul. Iaitu kita buat usul dalam perhimpunan Agung UMNO 2021. Kita buat usul supaya pemilihan UMNO dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Kita tahu apa berlaku dekat RS tu. Akhirnya apa jadi? Parti terpaksa buat satu perhimpunan agung khas. Bodoh-bodoh kena pergi Kuala Lumpur, belanja berjuta ringgit, semata-mata kena buat pindaan tu di dalam perhimpunan agung khas. Parti ikut, tak ada masalah. Kalau misalnya dia tak puas hati benda ni, gunakan orang-orang RS untuk reject. Untuk reject. Tak apalah. Kita boleh buat lagi sekali mesyuarat. Apa masalah? Yang penting yang memutuskan untuk meluluskan usul supaya jawatan Presiden Timbalan tidak dipertandingkan ni ialah perwakilan. Kena melalui proses demokrasi. Yang lepas ni pun dah melalui proses demokrasi. Walaupun duit gugur pun, perwakilan tidak mengundi kerana duit. Kita tahu malam tu apa dia orang buat. Cuma sebelum ni envelope tu sampai kepada setiap Mesepau itu hari dengan Syahidan Kasim ni buat kerja, Anwar Musa ni buat kerja, dengan Tajuddin ni buat kerja. Kita tahu, bukan kita tak tahu. Envelope putih tu berjalan sampai ke setiap perwakilan. Kali ni setakat level tertentu saja. Tak payahlah saya sebut siapa yang terima tu. Okey, ada lagi? Okey tak. Dia pun mereka pun ada seperti Datuk Jo apa ni semua kan. Sebut kata tentang Rizal pemimpin. Rizal UMNO, Rizal pemimpin kan. Jadi adakah pemimpin-pemimpin seperti yang mengkhianat, yang sibuk pecah belahkan parti ni yang kita perlu Rizal? Itu sebabnya saya memang setujulah. Saya memang setuju. Bukan parti tu yang perlu reset. Betul lah cakap Jo Ghani ni. Yang kita kena reset ni pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang lebih kurang rupa konmen, orang bagi jadi proksi last kali ditibai semua, orang macam ni kita buang daripada parti. Kalau pemimpin ada surat khabar, macam Johari Ghani, dia ada utusan Malaysia, dia ada saham, media prima, TV3. Tengok berapa teruk TV3 balon kita. Kita tengok dia balon presiden menggunakan media masa. Ini melanggar disiplin parti tau. Jangan lupa tau. Kita tengok dia ada FMT, dia ada NST, dia ada berita harian. Cuba tengok semua sekali pelaporan berita yang mereka kuasai ni. Tak payah ceritalah sinar harian balon kita. Sepatutnya boleh ambil tindakan disiplin sebab dia menguasai. Takkan kita nak simpan orang macam ni? Nak angkat jadi dah tak dapat jadi presiden Timbalan, nak angkat dia jadi Timbalan naik presiden pula. Fikirlah, perwakilan kena fikir. Orang yang macam Isyamuddin ni dah tak dapat jadi presiden Timbalan, nak letak sebagai naik presiden. KJ nak letak sebagai naik presiden. Lebih baiklah letak orang lain yang ada credibility, yang boleh jaga parti. Kita ada Azalina Osman, kita ada ramai lagi lah. Kita ada ramai yang berpotensi. Dr. Zamri ada, kita ada Samsul Anwar Nasara ada, kita ada Ahmad Maslan, Tok Mat. Siapa lagi? Ramai. Kita ada Dr. Ashraf Wajidi.
Ada orang tanya kenapa jawatan Ketua Pemuda dipertandingkan. Dr. Ashraf dah umum dia tak nak bertanding. Jadi takkanlah nak buat apa ni ketetapan di peringkat pemuda kan? Macam ni, benda ni dibangkitkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi saya kena jawab lah. Takkan nak buat ketetapan supaya jawatan Ketua Pemuda tu tak dipertandingkan. Bila jawatan Ketua Pemuda tu tak dipertandingkan, maknanya nak mengekalkan Dr. Ashraf yang dah umum. Dia tidak akan mempertahankan. Tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. Ini kena faham. Dah. Okey tu. Kita tukar topik sekejap. Tukar topik. Takut dia orang tak mampu nak jawab sangat banyak soalan ni kan. Okey. So Dok, MIC ini Presiden ya. Dan Sri Negara mahu kerjasama BN, PH diputuskan secara konsensus dalam PRN 6 Pilihan Raya Negeri ini. Beberapa Datuk. Diputuskan secara konsensus. Maksud dia? Maksudnya secara bersama lah semua bincang antara dua orang lah. Dia tidak boleh, maksudnya dia tak nak putusan tu setengah pihak juga. Kita nak tanyalah Presiden MIC ni datang tak Perhimpunan Agong UMNO tadi? Tak. Kita punya Perhimpunan Agong pun dia tak datang, tak hormat kita punya parti. Kita buat mesyuarat BN tu, dia datang tak? Kalau dia nak kita buat mesyuarat BN, dia make sure lah dia datang. Betul tak? Jangan Presiden pengurusi BN panggil dia tak datang. Itu je. Tak ada masalah. Datuk Zahid boleh bawa. Datuk Zahid sudah pasti akan bawa dalam mesyuarat BN. Nak menentukan calon nanti last kali mesti bawa dalam mesyuarat BN. Betul tak? Nak bekerjasama dengan PH dalam 6 pilihan raya ni, mestilah dibawa. Tak payah ajar. Tahulah Datuk Zahid tu. Mesti bawa. Tapi datang mesyuarat. Jangan tak datang. Kalau dia tak nak kerjasama dengan PH, dia nak kerjasama dengan PN juga, tak ada masalah. Itu hak MIC. Boleh je dia join dengan PN. Tak ada masalah. Sebab dalam PN tu tak ada lagi parti India. Tak ada masalah. Itu hak dia. Saya tengok ahli MIC kat bawah ni pun meluat juga. Bila tengok Presiden MIC kita kalah pilihan raya, dia terus blame Datuk Zahid. Busuk-busuk kita ada 26 kursi. MIC menang 1 kursi. MIC bertanding berapa banyak kursi? Kalah juga. 1 je menang. Betul tak? Presiden dia pun kalah. Lepas tu desak Datuk Zahid letak jawatan. Mana dia punya kebersamaan dia? Bila masuk pilihan raya, kita masuk pilihan raya secara bersama. You guys fail to bring in the support of the non-Malays. I can tell that MIC failed to bring the support of the Indians. But we never asked the president of MIC to resign. Like what you do. Tak ada. Kita pun tak minta Presiden MCA letak jawatan bila kita gagal untuk mendapat sokongan daripada kaum Cina. Tak ada. Tapi kenapa mereka begitu gairah nak ikut cakap Isyamuddin dengan pemimpin tertentu, dengan mendesak Datuk Seri Zahid untuk mengambil tanggungjawab? Kenapa? Orang UMNO ni sebenarnya dah lama marah tau. Sebab banyak kursi Melayu kita bagi kepada mereka ni untuk bertanding di kawasan Melayu. Sepatutnya mereka bertanding di kawasan yang majoriti Cina dengan India. Tapi kawasan yang dia menang, kawasan kita,
Tapi tak nampak langsung rasa terima kasih dia pada kita. Itu yang kita sedih. Dia suruh pula presiden kita letak jawatan. Apa benda ni? Tak move on lagi. Dalam DAP pun ada juga, bukan semuanya yang boleh terima kerjasama dengan UMNO ni. Ada juga yang perangai macam Fitnah Suara ni. Ada. Ramasamy ni. Tak habis-habis. Kita harap dalam pilihan raya negeri yang akan datang ni, DAP ni gugurkanlah orang yang macam Ramasamy ni daripada jadi calon pilihan raya. Apa sebab dia nak serang Presiden UMNO? Ramasamy ni? Dia kata apa? Liability. Dia kata Datuk Zahid liability. Habis dia tak liability? Dia bukan liability ke kepada PH? Penglibatan dia dengan LTTE semua, kita pun boleh kata dia liability. Tetapi bila kita dah bekerjasama dengan DAP, kita berhenti daripada mengecam pemimpin DAP. You should do the same thing. Never ever touch our leaders. If you touch our leaders, we got to answer. Dia kena faham lah. So kita ni sepatutnya hari ni kita menggalakkan perpaduan antara pemimpin Barisan Nasional dengan pemimpin PH. Bukan jadi batu api. Avoid that. Rapatkan sah supaya kerajaan ni boleh bertahan 5 tahun. Jangan kerana kenyataan 1-2 manusia orang akan beranggapan bahawa DAP tidak menghormati Presiden UMNO. Kalau tidak ada Presiden UMNO, pengurusi Pakatan Harapan tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Kena ingat itu. So kena belajar menghormati. Saya nak bagi jaminan, walaupun kita bersama dengan DAP, kalau ada pemimpin DAP yang celupa macam Ramasamy, kita tetap akan menegur. Kita tak akan bertolak ansur. Betul kita nak perpaduan, but make sure kita betul-betul perpaduan. Kita patutnya hari ini rancakkan program-program pemimpin UMNO naik sepentas bersama pemimpin PKR, pemimpin Amanah, pemimpin DAP. Cuba wujudkan satu suasana yang kondusif, boleh bekerja bersama-sama. Bukan jadi batu api nak pecah belah kan, yang dia nak campur urusan politik UMNO. Bila Datuk Zahid jadi Presiden UMNO, dia nak bantah bersama. Dia nak suruh siapa jadi Presiden UMNO? Nak suruh Hishamuddin Tun Hussein? Kalau Hishamuddin Tun Hussein jadi Presiden UMNO, PH pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia kena faham dia ni. Saya rasa orang DAP pun marah dengan kenyataan yang dibuat oleh Ramasamy ni. Tapi kita kena tanam. Dalam satu tandan pisang ni bukan semuanya molek. Kadang-kadang ada 1-2 pisang busuk. Tapi jangan kerana mulut busuk 1-2 orang ni kita anggap itu keputusan DAP. No. Kebanyakan pemimpin DAP, termasuklah Anthony Loke, mereka ni very pragmatic. Dia orang ni sangat menghormati pemimpin-pemimpin kita. Dan mereka memberi jaminan kepada Datuk Zahid. Bila Datuk Zahid tanya, apa pendirian DAP berhubung dengan isu hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu. Jawapan Anthony Loke, DAP dulu bukan macam DAP sekarang. Perangai Ramasamy ni sama dengan DAP dulu. Dia kata DAP sekarang sudah berubah. Kita menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan, apa yang terkandung di dalam kontrak sosial. So kita jangan ambil kenyataan-kenyataan pemimpin kecil macam Ramasamy ni. Jangan jadikan itu sebagai pendirian DAP keseluruhan. Biarlah dia nak melarang. Dalam UMNO pun ada juga orang gila macam ni. Okey? Ada lagi? Okay, tak? Ya. Wan Saiful Wanjan kata hidup lagi dia? ini dia hidup lah lepas perhimpunan.
Dia kata kerajaan sekarang akan buat pembunuhan karakter Perikatan Nasional untuk sucikan kluster mahkamah. Apa perlu kita nak buat pembunuhan karakter kepada orang yang dah terang-terang menyamun? Cuma kita perlu berlaku adil. Selama hari ini yang dah ada video semburit terang-terang, dah ada pula pasangan dia dah mengaku. Betul tak? Haziq tu dah mengaku yang dialah pasangan Azmin Ali dalam video tu. Jadi kalau dulu ada Mahathir yang melindungi Azmin, dulu ada Muhyiddin yang melindungi Azmin, sekarang ni sepatutnya sistem perundangan kita tidak boleh melindungi sebarang penjenayah. Tak boleh lagi melindungi orang-orang Mahathir macam Zeti, yang terlibat dalam kes MDB. Tak boleh lagi melindungi orang macam Nur Muhammad Yaakob yang diarahkan untuk menyediakan cabinet paper, sama ada SRC International ni patut diberikan pinjaman kuap ataupun tidak. Tak patut lagi ada orang yang melindungi anak kepada kroni Tun Dr. Mahathir, Lau Tek Jo ataupun Jolo. Mereka ni perlu dihadapkan ke muka pengadilan sebab he is the main culprit di belakang skandal 1MDB ni. Mana boleh kita lepaskan dia? Tak ada lagi orang yang siapa lagi? Yang patutnya melindungi Nick Faisal. Mereka ni patut dihadapkan ke muka pengadilan. Sama jugalah bila Zeti tu kena libatkan suami dan anak dia yang menerima 715 juta ringgit ni. Takkan orang yang masuk akaun dia 42 juta, lepas tu 32 juta masuk dalam akaun SRC International yang dia belanjakan untuk bagi masjid, bagi anak yatim, bagi orang asli semua, yang 10 juta tu orang tu kena dakwa. Tapi yang lain-lain yang 715 juta ni kita nak lepaskan. Yang Jolo yang dapat 1.2 juta, 1.2 bilion US dollar kita lepaskan. Adil ke tu? Tak adil. Yang mana yang menggunakan darurat itu untuk menghalalkan perbelanjaan negara hampir 600 bilion, dan SPRM dah sahkan daripada 600 bilion ni 92.5 bilion ialah perbelanjaan yang kerajaan keluar duit. Dan dah siasat. Bila dah siasat, dah ada dah tangkapan dibuat ke atas orang kanan Muhyiddin Yassin, yang juga merupakan orang kanan kepada menantu dia Adlan Berhad, dan juga sepupu dia Adlan Radlan ni, yang collect 3 hingga 5% daripada 50 juta hingga 500 juta punya direct nego project. Beritahu dengan Wan Saiful Wanjan ni, kalau kau tak nak jadi kluster mahkamah, jangan makan rasuah, jangan salah guna kuasa. Betul tak? Kalau tak nak makan rasuah. Hari ni belum pun kena dakwa, baru kena siasat dah gemurupu. Apatah lagi usaha untuk menawan UMNO ni gagal. Lagilah panik. Okey, ada lagi? Okey tu. Pau dah Lambat kau bersuara, Wan. tak bagi peluang lagi. Okey. Jadi Pau ni dah habis tu dah habis. Sepatutnya di Sabah ni sepatutnya pembentukan kabinet ni macam mana tu? Diperbaharui semula ke? Saya dengar pun bakal ada kabinet reshuffle lagi. Ya. Dengar cerita ada lagi timbalan menteri, pembantu menteri, dia panggil timbalan menteri sana, dia panggil pembantu menteri yang nak daripada UMNO nak digugurkan pula. Tak kisahlah, buatlah apa yang dia suka, janji dia bahagia. Tapi bila tiba masanya nanti, dengan dia hilang jawatan ketua menteri. Tak apa, biar dia buat sesuka hati dia. Biarlah dia ni nak degil, tak nak dengar cakap Perdana Menteri suruh buat kerajaan perpaduan yang melibatkan semua parti termasuk warisan dan barisan. Tapi dia nak mengamalkan dasar pecah dan perintah. Dia menggunakan teknik scheme of things.
yang diamalkan oleh Muhyiddin Yassin. Dia beli orang kita, tawarkan macam-macam. Ada yang dapat tawaran duit, ada yang dapat tawaran jawatan, ada yang dapat tawaran timbalan ketua menteri 3, ada yang dapat menteri penuh, ada yang dapat jadi khazanah Sabah. Biarkan. Jadi pengurusi JLC, biarkan. Tiba masa nanti tahulah. Okey? Ada lagi? Ni. Soalan ni luar pada kotak lah. Ini sebelum Ketua Presiden dilantik menjadi timbalan TPM lah. Okey. Selepas kita kekalahan pada PRU yang lalu tu, ada segelintir wanita UMNO, bagianlah kita nak sebut nama kan, siap buat PC dan menyuruh Datuk Zahid meletakkan jawatan, seseolah kekalahan kita pada PRU 15 disebabkan Datuk Zahid. And then adalah itu selepas Perhimpunan Agung UMNO ke sebelum? Sebelum. Ini saya nak cerita baiklah. Saya dah luar kotak. Ini ada jugalah. Bagi saya, adakah patut ketua-ketua bahagian ini diadili ke lembaga disiplin? Sebab sedangkan wanita-wanita ini makan duit sebelah tu. Ya, kita tahu. So, saya rasa macam bukan setakat duit daripada geng-geng geng-geng tu. Kan? Daripada toke pun ada juga. Kita tahu. Saya mengharaplah kepada Presiden kita, Datuk Seri Zahid Hamidi, mengambil tindakan disiplin kepada wanita ni. Jangan kita depan senyum, belakang tinggal belakang. Sebab tapi janganlah kita pun, satu hal juga, ni orang UMNO ni pun boleh tahan juga. Dia nak suruh dia ambil tindakan disiplin kat orang tu, dia ambil orang bukan semua benda yang Presiden tahu. Jadi kita sebagai orang yang tahu, yang berada di tempat kejadian, buatlah laporan disiplin. Contoh macam Hishamuddin dengan KJ, punyalah beribu orang WhatsApp apa semua marah dengan tindakan ni, seekor pun tak buat laporan disiplin. Apa jadi ni? Apa cerita ni? Seorang pun tak buat laporan disiplin. Itu masalah orang UMNO ni. Melalak kuat. Tak puas hati tu, tak puas hati ni, buatlah laporan disiplin. Kita tahu dia dah langgar disiplin parti, kita buat laporan disiplin. Baru ada proses pengadilan tu dapat dibuat. Sama jugalah Hakim Nazlan ni. Kita tahu ni hakim yang korup, hakim yang salah guna kuasa. SPRM dah cadangkan di bawah Seksyen 220 dia patut didakwa. Tapi dia tidak didakwa. Bila dia tidak didakwa, dia tidak diadili. Macam mana nak tahu dia betul-betul ada personal interest dalam kes SRC International ataupun tidak? Kalau dia tidak didakwa, tak tahu lah. Kalau dia didakwa, bukan bermakna dia bersalah. Tapi biarlah proses pendakwaan tu berlaku. Sebab sudah ada orang buat laporan. SPRM pun dah selesai buat siasatan. Dakwalah. Kalau lepas dibicarakan, dia menang kes tu, tutuplah persepsi bahawa dia hakim yang korup, hakim yang salah guna kuasa, hakim yang tidak, yang telah gagal untuk declare dia punya personal interest. Hilang persepsi negatif tu. Maka kena dakwa, kena buat laporan lembaga disiplin. Okey? Ya.